Antara paparan menarik dalam edisi Buletin Selatan 20 Mei 2015. 321 pesara polis Johor terima pingat jasa pahlawan negara. Rancangan kawasan khas Terminal Pengangkutan Bersepadu Iskandar Central 2025 usaha tingkatkan keselesaan rakyat. Hospital dan klinik kerajaan di Johor mampu beri khidmat terbaik. Usaha cari kepala bayi di Kerat 15 diteruskan. Dan akhir sekali, kanak-kanak lemas semasa main di longkang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 321 orang pesara polis Diraja Malaysia PDRM Johor menerima pingat jasa pahlawan negara PDRM Kontingen Johor pada istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor. Majlis yang disempurnakan Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin itu merupakan fasa pertama yang keseluruhannya melibatkan seramai 2,727 pesara PDRM di negeri Johor. Turut hadir pada majlis tersebut Wakil Rasmi Ketua Polis Negara Merangkap Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif dan Ketua Polis Johor Datuk Rusli Ahmad. Pingat jasa pahlawan negara dianugerahkan kepada petugas polis bagi menghargai jasa mereka sepanjang era darurat dalam perkhidmatan Persekutuan Tanah Melayu bagi tempoh 12 Julai 1948 hingga 31 Julai 1960. Era insurgensi komunis pada 17 Jun 1968 hingga 2 Disember 1989 di Malaysia dan dari tahun 1962 hingga 17 Oktober 1990 di Sabah dan Sarawak. Muhammad Nur Ismail, 92 tahun, merupakan salah seorang penerima pada majlis itu, turut melahirkan rasa terima kasih dan bersyukur atas pengurniaan pingat tersebut. Beliau yang turut menceritakan pengalaman sepanjang berkhidmat sebagai polis dan salah seorang yang menjadi saksi kemusnahan Balai Polis Bukit Kepong berharap generasi polis pada masa kini dapat bekerja dengan lebih keras untuk menjaga keamanan negara. Saya ada nasihat juga ya. Saya kata semula awak kerja macam janganlah saya main-main lagi kerja sampai bulan ni. Jasa saya dah sampai dah macam ni dah. Saya dah tua macam ini, saya ingat lagi saya bertugas macam dulu je gini. Kata saya. Arwah bapak saya dulu pun jadi polis juga, itu pasal saya minat. Ayah saya. Itu belum pegang lagi lah. Masa tahun berapa? Saya masa jam tu saya kecil lagi lah. Bapak saya jadi polis. Masa British dulu lah, zaman dulu. Dalam pada itu, menurut Rashid Kaban, 79 tahun, yang mempunyai 17 anak dan 55 orang cucu, majlis tersebut menjadi kebanggaan buat dirinya dan anak-anak beliau yang turut bersama meraihkan penganugerahan tersebut. Beliau turut memberi nasihat kepada generasi muda masa kini untuk berusaha mengekalkan keamanan yang diusahakan orang terdahulu. Veteran pasukan keselamatan, saya berharap generasi muda yang akan datang ni semua bersama-sama lah jaga negara kita, supaya aman, makmur, tak ada apa-apa daripada ancaman luar negara ataupun dalam negara. Itu pesanan saya. Menurut anaknya Hafizah Rashid, 39 tahun, menetap di Cardiff, Wales, United Kingdom. Selama 18 tahun sanggup pulang ke tanah air demi untuk meraihkan hari yang bersejarah untuk ayahnya itu. Sebab pengalaman ni seumur hidup sekali. Tak sangka yang boleh dapat ayah saya dapatkan nama dia dalam penerimaan anugerah pingat pahlawan ni. Itu yang saya rasa banggalah dan tersentuh sebab dapat balik bersambut. Perasaan sedih pun ada sebab kami baru kehilangan bunda tersayang. Sebab tu kalau boleh saya nak balik nak gembirakan hati ayah dan keluarga.
Rancangan kawasan khas RKK Terminal Pengangkutan Bersepadu Iskandar Central 2025 merupakan satu usaha bagi mempertingkatkan keselesaan dan kesejahteraan rakyat melalui penambahbaikan kemudahan pengangkutan awam yang sedia ada. Program publiciti dan penyertaan awam draft RKK berkenaan telah dilancarkan semalam oleh Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor, Dato' Abdul Latif Bandi. Kajian rancangan kawasan khas Terminal Pengangkutan Bersepadu Iskandar Central 2025 ini merupakan satu usaha bagi meningkatkan keselesaan dan kesejahteraan rakyat melalui penambahbaikan kemudahan pengangkutan awam sedia ada. Ianya merupakan tanda ikhtizam kerajaan negeri dalam menangani isu-isu pengangkutan awam yang sering dibangkitkan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Dato' Abdul Latif, komitmen yang berterusan bagi merealisasikan dasar dan strategi yang terkandung di dalam RKK ini akan menjadi satu fokus utama bagi pihak kerajaan negeri demi menyediakan kemudahan pengangkutan yang selamat dan selesa. Justru komitmen yang berterusan bagi merealisasikan dasar dan strategi yang terkandung di dalam RKK ini akan menjadi fokus utama pihak kerajaan negeri demi menyediakan kemudahan pengangkutan yang selamat dan selesa. Saya yakin dan percaya perancangan pihak kerajaan yang mengambil kira pandangan masyarakat secara kolektif ini mampu menerjemahkan matlamat pembangunan dengan sebaik mungkin. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan bahawa rakyat juga bertanggungjawab dalam memberikan sokongan terhadap usaha-usaha kerajaan melalui cadangan dan maklum balas yang membina. Dengan terlaksananya projek Terminal Pengangkutan Bersepadu ini, rakyat bakal merasai keberkesanan perkhidmatan sistem transit bas laju yang setanding dengan sistem transit rel ringan sama ada dari segi kapasiti, rangkaian perkhidmatan maupun kemudah capaian. Beberapa projek lain turut dirancang untuk menyokong sistem transit bas laju ini, antaranya kemudahan park and ride, laluan pejalan kaki dan hentian penukaran yang mesra pengguna. Ini sekaligus menjadikan perkhidmatan pengangkutan awam di Johor Bahru lebih berkualiti, dinamik serta dipercayai pada masa akan datang. Sementara itu, Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Abdul Rahman Muhammad Dewan berkata, rancangan kawasan khas RKK merupakan satu rancangan yang khusus bagi satu-satu kawasan yang telah dikenal pasti oleh pihak berkuasa negeri. Jelas beliau tujuan utamanya adalah untuk memajukan kawasan yang terlibat melalui penyediaan pelan pembangunan dan strategi pengurusan yang khusus. Rancangan kawasan khas adalah merupakan satu rancangan tindakan khusus untuk satu-satu kawasan yang telah dikenal pasti oleh pihak berkuasa negeri maupun pihak berkuasa tempatan yang berkenaan. Tujuan utama penyediaannya adalah untuk memajukan kawasan yang terlibat dengan berkesan melalui penyediaan pelan pembangunan dan strategi pengurusan yang khusus. Beliau berkata demikian ketika memberi ucapan semasa majlis pelancaran program publiciti dan penyertaan awam draft rancangan kawasan khas Terminal Pengangkutan Bersepadu Iskandar Central 2025 di Hotel Doubletree by Hilton Johor. Katanya draft laporan yang telah siap hendaklah dipamerkan dan diperiksa oleh orang ramai. Ia bagi mendapatkan cadangan, maklum balas serta bantahan terhadap cadangan dan garis panduan dalam menghasilkan rancangan kawasan khas yang berkualiti dan praktikal. Bertepatan dengan peruntukan Seksyen 13 Akta yang sama, draft laporan yang telah siap disediakan perlu dipamerkan dan diperiksa oleh orang ramai bagi tujuan mendapatkan pandangan, cadangan, maklum balas serta bantahan terhadap cadangan dan garis panduan dalam menghasilkan rancangan kawasan khas yang berkualiti dan praktikal. Program publiciti dan penyertaan awam ini akan dijalankan selama 1 bulan bermula dari 19 Mei 2015 dan akan berakhir pada 18 Jun 2015.
Hospital dan klinik kerajaan di Johor memberikan khidmat terbaik kepada masyarakat walaupun jumlah pesakit yang menerima rawatan semakin meningkat setiap tahun. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Ayub Rahmat berkata, walaupun kos rawatan yang dibelanjakan berjumlah 1.8 bilion ringgit berbanding pendapatan yang diperoleh hanya 32 juta ringgit tahun lalu, ia tidak membataskan khidmat terbaik yang diberikan kaki tangan kesihatan. Katanya seramai 21,000 kaki tangan kesihatan seluruh negeri komited dan dedikasi dalam menjalankan tugas walaupun menerima lebih 2 juta pesakit luar dan 319,325 orang pesakit dalam ward yang telah mendapat rawatan di 12 hospital dan klinik-klinik kesihatan kerajaan di negeri ini. Jelas beliau pihak hospital memberikan mutu perkhidmatan bertaraf kelas pertama kepada masyarakat dan bersedia menerima cabaran dari segi kritikal berkaitan mutu perkhidmatan hospital dan klinik kesihatan di negeri ini. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari TB Sedunia peringkat Hospital Pakar Sultanah Fatimah HPSF di Dewan Saujana Muar. Dato' Ayub berkata sehingga Mei ini sebanyak 47 aduan rasmi berkaitan mutu perkhidmatan diterima daripada masyarakat di negeri ini dan pihaknya amat terbuka untuk menerima lebih banyak aduan supaya setiap kelemahan dapat diperbaiki dan prestasinya dipertingkatkan. Sementara itu, beliau berkata Johor merupakan negeri keempat tertinggi bilangan pesakit TB iaitu sebanyak 2,163 kes pada tahun 2013 selepas Sabah, Selangor dan Sarawak. Katanya bilangan kematian yang dilaporkan pula pada tahun tersebut ialah 114 orang. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. Usaha untuk mencari kepala dan perut bayi yang dikerat 15 bahagian pada Sabtu lalu masih diteruskan. Menurut Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Asisten Komisioner Muhammad Kamsani Abdul Rahman, setakat ini hanya bahagian kaki dan tangan bayi berkenaan yang ditemui. Jelas beliau, laporan bedah siasat mendapati anggota badan yang dikerat berukuran antara 3 hingga 4 inci dan telah berada dalam loji kumbahan itu selama 4 hari. Katanya pihak polis telah memeriksa tandas yang tersumbat di flat berkenaan tetapi tidak menjumpai apa-apa selain daripada batang kayu. Mayat bayi berkenaan yang belum dikenal pasti jantinanya ditemui oleh beberapa pekerja pembersih loji kumbahan di flat projek perumahan rakyat PPR Kempas Permai. Menurut Muhammad Kamsani, bayi terbabit dipercayai meninggal dunia dalam kandungan ibunya sebelum dikerat dan dipamkan ke dalam lubang tandas. Justru pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu agar tampil bagi membantu menjejaki pihak yang melakukan perbuatan kejam tersebut. Dalam perkembangan lain, Muhammad Kamsani berkata pihak polis berjaya menyelesaikan kes samun dan rogol melibatkan seorang wanita di Skudai selepas tertangkapnya seorang suspek di Taman Malim Jaya Melaka tengah malam semalam. Suspek yang berusia 33 tahun itu mempunyai 8 rekod jenayah lampau berkait kesalahan samun, pemerasan serta dadah dan kini ditahan reman untuk siasatan lanjut. Menurut beliau, suspek yang bersenjatakan parang menyamun rumah mangsa di Taman Ungku Tun Aminah Skudai kira-kira pukul 10.45 pagi pada Isnin. Katanya ketika kejadian mangsa yang tinggal berseorangan kerana suaminya pergi bekerja dan anaknya bersekolah turut dirogol. Suspek berjaya melarikan 2 telefon bimbit dan kad ATM mangsa. Kes disiasat di bawah Seksyen 392 Palang 391 Palang 379 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun, denda dan sebat jika disabit kesalahan. Keseronokan 5 kanak-kanak mandi di dalam longkang bertukar tragedi apabila seorang daripada mereka dihanyutkan arus deras di Taman Desa Tebrau petang semalam.
Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Sulaiman Saleh berkata, mayat Muhammad Danish Hakim Muhammad Yazid 11 tahun ditemui pihak bomba kira-kira pukul 6.30 petang setelah 1 jam usaha mencari dan menyelamat dilakukan. Mangsa bersama 4 rakannya sebelum itu mandi dan bermain hujan di sebuah longkang di Jalan Harmonium Taman Desa Tebrau. Menurut ACP Sulaiman, ketika kejadian kanak-kanak terbabit telah naik ke tebing apabila air semakin naik. Namun mangsa turun semula ke dalam longkang untuk menguji kedalaman dan kederasan air sebelum dia dihanyutkan arus. Katanya sewaktu kejadian hujan turun dengan lebat dan air longkang sedalam 1.2 meter. Mayat mangsa ditemui kira-kira 4 km dari tempat kejadian dan telah dibawa ke Hospital Sultan Ismail untuk dibedah siasat. Sekian edisi Buletin Selatan. Terus tonton kami di www.tvselatan.com.my bagi paparan berita terkini. Salam takzim.